Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua penonton yang setia dengan Utama TVS. Hari ini edisi 10 Jun 2021 bersama saya Kerzari Afindi dan mari kita saksikan antara paparan utama malam ini. Bahagian Kapit akan menerima 16,680 dos vaksin COVID-19 setiap minggu dalam masa terdekat. Tidak timbul isu penerima vaksin batal hasrat pada saat-saat akhir. Bom buatan sendiri meletup, seorang penunggang motosikal maut manakala pemboncengnya mengalami kecederaan parah. Kita mulakan dengan perkembangan di Kapit. Bagi meneruskan kesinambungan program imunisasi COVID-19 di Sarawak, sejumlah 16,680 dos vaksin COVID-19 akan diterima di bahagian Kapit setiap minggu. Kata Ketua Menteri Datuk Patinggi Abang Johari Tonopeng, ini akan dilaksanakan dalam masa yang terdekat. Daripada jumlah tersebut, Kapit akan menerima 8,160 dos vaksin, Song 3,680, sementara Asap dan Belaga 4,840. Masa ini yang sudah menerima vaksin ialah 8,662 saja. Lebih kurang 10% daripada mereka yang harus diberi vaksin. Kita ada balance lagi yang ada dalam register 53,270. Sebab itu kita telah mengarahkan supaya proses vaksinasi ini dipercepatkan dan kita juga minta pihak tentera dan pihak yang lain, paramedik, untuk membantu Jabatan Kesihatan di Kapit. Terdahulu, Abang Johari mengadakan lawatan ke Kapit untuk sesi taklimat khas Pelan Tindakan Program Imunisasi COVID-19 bahagian Kapit dan kesiapsiagaan Jawatankuasa Pengurusan Bencana bahagian Kapit menangani pandemik tersebut. Jika pelan tindakan tersebut berjalan lancar, dianggarkan 16,000 hingga 17,000 penduduk di bahagian Kapit akan menerima suntikan vaksin setiap minggu dan proses itu dijangka dapat diselesaikan menjelang Ogos. Katanya lagi, sebanyak 16 pasukan unit bergerak pemberian vaksin kini ditubuhkan di Kapit, Bukit Mabong 20, Song dan Belaga masing-masing 2. Selain itu katanya, sejumlah 32 sekolah di bahagian terbabit turut dibuka untuk dijadikan sebagai pusat pemberian vaksin PPV. Seterusnya, tidak timbul isu penerima vaksin yang telah diberikan temujanji untuk membatalkan hasrat mereka pada saat-saat akhir. Menurut Ketua Komander Pusat Pemberian Vaksin PPV Pusat Konvensyen Borneo Kuching BCCK, Dr. Cheong Yew Liang, kesemua yang telah mendaftar untuk mendapatkan suntikan vaksin AstraZeneca secara sukarela telah pun memberikan kerjasama yang positif. Orang yang tidak nak saat-saat akhir tidak ada, tapi tidak dapat datang sebab keadaan seperti kena kuarantin, sakit atau kereta rosak ada. Tambahnya, tempoh percubaan 3 hari yang bermula Isnin lalu ternyata telah memberi kelebihan buat agensi yang terlibat lebih-lebih lagi dalam kelancaran program imunisasi COVID-19 di PPV terbabit. Malah isu kesesakan penerima yang datang juga dapat diatasi meskipun menerima 3,000 penerima sehari. Keceriaan juga jelas terpancar pada wajah-wajah penerima. Ekoran daripada kelancaran proses pemberian vaksin. Rasa lega lah, rasa senang sikit sih, rasa takut lagi. Semoga baguslah sampai ke kelak. Kami memang takut nang rasa sih mau. Tapi bila ada rasa senang juga rasalah, tak ketuk. Tapi vaksin tu sebenarnya kita jangan takut. Kita sepatutnya terima kasih dengan kerajaan. Terima kasih banyak-banyak kerajaan. Meri perlindungan kita, meri kesihatan yang kita nyasuk siapa-apa. Kita ikut aja apa kata kerajaan dari Jabatan Kesihatan. Kita ucapan banyak-banyak terima kasih dengan yang memberi usaha untuk
menjaga saya dengan semua rakyat-rakyat di Malaysia tu. Hari keempat pemberian vaksin di PPV BCCK dan saya alhamdulillah hari ini telah menerima suntikan dos pertama vaksin AstraZeneca secara sukarelawan dan hari ini seramai 3,000 penerima dos suntikan vaksin di PPV BCCK ini dan sebelum ini hanya 1,000 sahaja dan 3,000 untuk hari ini dan saya lihat dan berdasarkan tinjauan saya tiada timbul isu kesesakan dan tiada timbul isu orang yang tidak nak vaksin pada saat akhir dan alhamdulillah semoga dengan kehadiran vaksin ini ia mampu menjadi ikhtiar terbaik kita untuk melindungi diri daripada penularan pandemik COVID-19. Laporan Lukman Muhammad bersama juru kamera Fikri Razak melaporkan daripada Kuching untuk TVS. Ini pula perkembangan COVID-19. Sejumlah 5,671 kes baharu COVID-19 direkod dalam tempoh 24 jam lepas. Jumlah tersebut menurun berbanding 6,239 kes yang dicatatkan pada Rabu. Selangor kekal mencatatkan kes harian tertinggi iaitu 1,510. Sementara itu, Sarawak mencatatkan 631 kes baru COVID-19 dengan 387 kes dikesan di daerah Kuching, Miri, Seri Aman, Sibu dan Tatau. Kuching merekodkan kes tertinggi dengan 105 kes, diikuti Miri 102 kes dan Seri Aman 71 kes. Ini menjadikan jumlah keseluruhan kes kini meningkat kepada 53,631 kes. Jumlah kematian juga dilaporkan meningkat pada Khamis yang membabitkan 3 wanita dan seorang lelaki berumur antara 63 hingga 70 tahun yang dikaitkan dengan sejarah komorbid. Jumlah kematian akibat wabak itu kini meningkat seramai 334 orang. Dalam pada itu, sejumlah 21,920 dos bekalan vaksin jenis Sinovac yang diterbangkan khas menggunakan pesawat Malaysia Airlines Berhad dari Kuala Lumpur selamat tiba di lapangan terbang Miri pada Khamis. Ketibaan vaksin berkenaan telah disambut oleh Menteri Pengangkutan yang juga Menteri Bertanggungjawab Jawatankuasa Pengurusan Bencana bahagian Miri, Datuk Lee Kim Shin dan Menteri Muda Pelancongan dan Kesenian Datuk Sebastian Ting. Pencapaian Sijil Pelajaran Malaysia SPM 2020 dengan purata nasional GPN 4.80 adalah yang terbaik dalam tempoh 5 tahun. Perkara itu dimaklumkan Menteri Kanan Pendidikan Datuk Dr. Razi Jidin di mana menurutnya pencapaian kali ini adalah lebih tinggi berbanding tahun 2019. Trend GPN untuk tahun 2016 sehingga tahun 2020. Jika kita lihat trend GPN daripada 2016 ke 2020, pencapaian tahun 2020 adalah pencapaian terbaik dalam tempoh 5 tahun. Ingin saya ingatkan bahawa nilai GPN yang lebih kecil menunjukkan pencapaian calon yang lebih baik. Sehubungan itu, beliau memberi tabik hormat kepada calon SPM 2020 yang disifatkan sebagai generasi hebat. Ia berikutan kejayaan mereka mengharungi tempoh sukar sejak penularan COVID-19 sehingga menduduki peperiksaan awam itu tahun ini. Razi menzahirkan pujian itu kepada kesemua calon tanpa mengira apa juga keputusan diperoleh mereka dalam peperiksaan berkenaan. Untuk anak-anak kita, calon SPM 2020, SPM Promax 2020, apa sahaja keputusan yang anak-anak dapat pada hari ini, ingatlah, generasi anak-anak adalah generasi yang hebat. Belum pernah ada mana-mana kohort SPM yang melalui dugaan, cabaran dan juga rintangan seperti mana anak-anak calon SPM 2020. Tabik hormat Pak Cik untuk anak-anak sekalian.
Katanya tempoh sukar itu turut diharungi semua pihak sekaligus berterima kasih kepada keseluruhan jentera di Kementerian Pendidikan KPM terutama Lembaga Peperiksaan Malaysia LPM atas usaha memastikan peperiksaan SPM 2020 berjalan lancar walaupun terpaksa berdepan pelbagai cabaran. Tambahnya, guru bagi calon SPM 2020 juga sudah melakukan yang terbaik untuk anak didik mereka biarpun terpaksa berdepan penutupan sekolah selain penggunaan kaedah pengajaran dan pembelajaran di rumah PDPR. Dalam perkembangan sama, Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin turut memuji para pelajar yang menduduki peperiksaan SPM dalam situasi negara bergelut dengan pandemik COVID-19 sekaligus mengucapkan tahniah kepada mereka yang mendapat keputusan cemerlang hari ini. Katanya ini adalah hasil usaha ibu bapa dan guru-guru yang berhempas pulas membantu pelajar mengharungi peperiksaan dalam keadaan penuh mencabar dan suasana norma baharu. Seorang ibu tunggal menerima hadiah hari lahir paling bermakna apabila anaknya menghadiahkan keputusan cemerlang peperiksaan SPM 9A. Wow! Bagaimanapun, Elziria Elmirikia, 18 tahun, memilih untuk menunggu ibunya pulang dari kerja kerana mahu membuat kejutan atau birthday surprise. Perasaan kami bila dapat semak result SPM, kami terkejutlah nangga result 9A. Kami pun happy, tegal kami memang menantikan hari itu. Tambahan lagi, hari itu birthday mak kami. Mungkin kami sudah duit, jadi result tu boleh jadi hadiah yang terbaik untuk mak kami. Ibunya yang merupakan seorang jururawat membesarkan Elziria dan abangnya Elvelian Zellweger 21 tahun seorang diri selepas bercerai dengan suaminya. Kami perlu tanam semangat mau berjaya. Paling menginspirasikan kami lah mak kami. Mak kami orang yang paling kami sayang di dunia tu. Elziria yang menanam cita-cita untuk menjadi pendidik turut melahirkan perasaan syukur kerana mempunyai rakan-rakan yang banyak membantu dan mendorong kejayaannya. Sementara itu, Amira Nailin Zamsuri yang turut mendapat keputusan 9A amat bersyukur setelah melalui pelbagai cabaran norma baru seperti perlu menjalani sesi pembelajaran secara maya selain perlu bijak mengatur jadual belajar. Kami sangat bagaimana nak beritahu, kami pada masa itu kami tidak menyangkakan bahawa semua ini boleh terjadi. Macam kena mengadakan kelas dari rumah, kena mengadakan dari segi Google Meet, dari segi mengadakan dengan Zoom meetings. Sangat berbeza berbanding dengan kelas fizikal yang telah dilakukan selama ini. Macam kami perlu mengadaptasi kepada norma baharu. Bersyukur alhamdulillah dengan ahli keluarga, dengan College Abdillah kerana memberi platform persekitaran, environment pembelajaran yang mantap sekali. Always memberi pelajar-pelajarnya peluang untuk siapnya show their talent. Memberi semangatlah kepada adik-adiknya yang lain untuk berusaha lebih gigih untuk mendapat kerjaan yang cemerlang sama seperti kakak. Dengan ini kami dari TVS mengucapkan tahniah kepada pelajar SPM yang telah berjaya dan diharap ini akan memberi inspirasi kepada orang lain agar lebih maju dan berjaya di masa akan datang. Saya Medin Dugat bersama juru kamera Fatullah Murni untuk TVS Kuching. Ini pula lain kisahnya. Ekoran dari bom buatan sendiri yang digunakan untuk aktiviti memburu binatang liar di hutan. Seorang penunggal motosikal maut manakala pemboncengnya mengalami kecederaan parah apabila bom tersebut meletup. Ketua Polis Daerah Meradong DSP Sekam Anoi berkata, kedua-dua mangsa dipercayai sedang menaiki motosikal menuju ke sebuah rumah panjang di Jalan Sungai Pidi Bakong, Meradong. Kes diklasifikasikan di bawah Seksyen 6 Akta Bahan Letupan 1957 dan setakat ini pihak polis masih menjalankan siasatan untuk mengenal pasti jenis dan cara buatan
bahan letupan yang dipercayai buatan sendiri itu yang kita percaya untuk tujuan memburu binatang liar di dalam hutan. Penunggang motosikal dikenali sebagai Lawrence, 23 tahun, maut di tempat kejadian, manakala pemboncengnya, seorang lelaki berusia 53 tahun, mengalami kecederaan parah di kaki dan paha, telah dikejarkan ke Hospital Sarike untuk mendapatkan rawatan lanjut. Polis memandang serius perbuatan berbahaya tersebut kerana bahan letupan itu bukan sahaja membahayakan nyawa sendiri tetapi juga orang ramai. Pihak polis juga memandang serius perbuatan berbahaya ini bukan sahaja boleh membahayakan nyawa diri sendiri, malah juga boleh membahayakan nyawa orang ramai. Tindakan tegas akan diambil supaya perbuatan seperti ini dapat dibendung daripada terus berlaku. Dalam berhadapan COVID-19, Ahli Dewan Undangan Negeri Telang Usan Dennis Ngau bukan sahaja perlu membantu mengekang penularannya, malah beliau juga menghadapi masalah besar yang perlu ditangani. Kini beliau berhadapan peperangan yang sukar dalam meyakinkan penduduk di kawasannya untuk mendapatkan vaksin. Jadi ada juga di kalangan komuniti kita Kayan, Kenyah, Chinese tu yang mendapat vaksin ini, mereka telah menjadi contoh bahawa efek dia tidak seteruk apa yang orang war-warkan dalam sosial media itulah. Komuniti kita Penan agak masih ragu-ragu lagi. Setakat ini yang saya sudah tengok dengan mata saya sendiri hanya 2 orang sahaja yang telah menerima vaksin. 1 ketua kampung dan 1 penduduk. Dan mereka masih lagi percaya kepada cerita-cerita yang karut yang diwar-warkan melalui sosial media dan sebagainya lah. Actually, ia sangat-sangat mendukacitakan saya lah. Apa yang lebih teruk, masyarakat di pedalaman seperti kaum Kayan, Kenyah dan Penan semakin menolak untuk divaksin setelah melihat satu video yang tular menunjukkan seorang individu yang mengakui sebagai seorang pakar mengatakan bahawa vaksin adalah tidak perlu. Meskipun begitu, Dennis tetap meneruskan program-program kesedaran vaksin di kawasannya tanpa gagal. Kita memang telah mengadakan outreach program. Kita dah ada outreach program. Pejabat daerah juga telah memanggil ketua-ketua kampung untuk diberi taklimat. Dan saya juga selalu ke kampung. Recently, yang terakhir saya di Long Daloh, Bistari dan Long Daloh Asar. Saya juga sebut perkara yang sama, jangan takut. Saya kata contoh yang paling mudah adalah kamu tengok saya, YB kamu berdiri di sini. Setelah mendapat vaksin, saya tidak mati. Apa yang orang kata lah. Saya tidak gila, puji Tuhan. Betul, tidak ada efek yang seperti orang kata. So, and this is ongoing. Kita masih ongoing untuk sampai kepada mereka. Untuk rekod, sejumlah 282 penduduk di kawasan Telang Usan telah pun menerima suntikan kedua vaksin yang sedang dijalankan di Sekolah Jenis Kebangsaan Cina KITI di Pekan Long Lama. Seterusnya, syarikat yang terlibat dalam industri perkilangan dan pembuatan perlu memohon kebenaran daripada Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri Terminal Perindustrian dan Pembangunan Usahawan Mintred jika mahu beroperasi selepas jam 8 malam. Mintred dalam kenyataannya pada Khamis juga memaklumkan syarikat terbabit juga boleh mengemukakan permohonan sekiranya memerlukan lebih 30% daripada pekerjanya untuk beroperasi. Kementerian itu berkata industri perkilangan dan pembuatan tersenarai sebagai perkhidmatan perlu sektor-sektor lain dalam Prosedur Operasi Standard SOP Perintah Kawalan Pergerakan PKP Negeri Sarawak 29 Mei 2021 dikemas kini 31 Mei 2021. Oleh itu katanya, syarikat di bawah kategori tersebut dibenarkan beroperasi dari pukul 6 pagi hingga 8 malam dengan jumlah pekerja tidak lebih daripada 30% pada satu-satu masa dan mereka tidak perlu mengemukakan permohonan kepada kementerian untuk beroperasi. Sementara itu katanya bagi pekerja yang perlu melakukan perjalanan untuk bekerja, surat majikan sudah memadai. Bagaimanapun pekerja yang perlu merentas daerah untuk bekerja, mereka harus mendapatkan permit daripada Polis Diraja Malaysia PDRM.
Kementerian Infrastruktur dan Pembangunan Pelabuhan Sarawak akan melakukan siasatan secara mendalam berhubung kejadian kereta dihempap besi semasa menurun feri Rambungan pada Rabu. Menurut Menteri Muda Infrastruktur dan Pembangunan Pelabuhan MIPD Sarawak, Datuk Julaihi Narawi, pihak kementeriannya telah mengarahkan Jabatan Kerja Raya Sarawak untuk melakukan siasatan terperinci kerana ianya melibatkan nyawa dan keselamatan awam. Arahan berhenti kerja turut dikeluarkan serta-merta kepada pihak kontraktor selepas kejadian dan sebarang kerja-kerja pembinaan tidak dibenarkan sama sekali dilakukan di lokasi. Pada masa sama, pihak kementerian juga akan membantu mangsa untuk mendapatkan tuntutan ganti rugi yang sepatutnya. Berdasarkan laporan pihak polis, sebatang tiang besi penghadang tiba-tiba tumbang lalu menghempap bahagian hadapan kenderaan jenis pelbagai guna MPV milik mangsa iaitu seorang wanita berusia lewat 50-an yang ketika itu dalam perjalanan keluar dari feri. Mangsa dilaporkan tidak mengalami sebarang kecederaan. Sementara itu, Institut Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Negara NIOSH menyeru agar semua pihak mengambil kira segala risiko yang ada. Menurut pengerusinya Datuk Wilson Ugak Kumbong, Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994, AKKP 1994 serta undang-undang berkaitan pekerjaan haruslah sentiasa dipatuhi. Langkah-langkah kawalan ke atas sebarang kejadian yang boleh mengakibatkan kemalangan juga perlu dibangunkan dan ditambah baik setiap masa. Sebarang aktiviti kerja yang melibatkan pembinaan baru, baik pulih, penambahan struktur, ubah suai maupun kerja-kerja naik taraf adalah berbahaya dan berisiko tinggi. Selain faktor kecekapan dan kemahiran pekerja, penggunaan peralatan dan kelengkapan seperti mesin dan jentera perlu dikawal selia mengikut prosedur keselamatan yang ada. Dalam pada itu, NIOSH turut mengucapkan terima kasih kepada pihak Jabatan Kerja Raya Sarawak yang telah bertindak pantas dengan membuat siasatan awal di tempat kejadian. Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya MOTEK telah memohon untuk mempercepatkan proses vaksinasi pekerja sektor dan subsektor industri pelancongan di Langkawi, Kedah yang dikenal pasti sebagai projek rintis Green Travel Bubble. Menterinya Datuk Seri Nancy Shukri berkata, pihaknya kini bekerjasama dengan Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi MOSTI dalam usaha merancakkan semula industri pelancongan yang terkesan oleh pandemik COVID-19. Perlu pastikan orang-orang ataupun mereka dalam sektor kita dan subsektor pelancongan ini perlu divaksinasikan dahulu. Kalau mereka tidak divaksinasikan, macam mana mereka nak melayan pelancong? Macam mana kita nak kata orang nak memberi keyakinan kepada pelancong-pelancong? Mengambil contoh di Langkawi, katanya MOTEK bersedia menyediakan kemudahan infrastruktur bagi dijadikan pusat pemberian vaksin PPV termasuk di Kompleks Kraft Langkawi. Jelasnya Pulau Peranginan itu dipilih sebagai projek rintis Green Travel Bubble kerana dikenali di mata dunia sebagai pusat pelancongan utama di Malaysia. Menurutnya, lokasi pelancongan terkenal itu mencatatkan kedatangan kira-kira 1.8 juta pelancong pada tahun lalu berbanding 3.9 juta pada 2019. Sementara itu, semenjak pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP, Nancy mendedahkan Malaysia tidak ada menerima sebarang kehadiran pelancong seperti yang didakwa sehingga mengakibatkan kenaikan kepada kes positif COVID-19 di Malaysia. Sebenarnya bukan ada tibaan pelancong semenjak lockdown daripada tahun lepas lagi. Kita tak ada menerima pelancong. Saya harap ini diketahuilah. Sebab yang ada tu yang dilaporkan oleh MAVCOM kata saya Suruhanjaya Penerbangan Malaysia pada tahun 2020 dikata pergerakan penumpang saya ambil peluang untuk menjelaskan inilah Cik Azmi walaupun tak ditanya tadi. Pergerakan penumpang ataupun passenger traffic adalah seramai 24.7 juta penumpang, iaitu 26.7 juta, iaitu penurunan sebanyak 75.5%
berbanding tahun 2019. Holding Berhad, MAHB. Secara purata, pergerakan penumpang di lapangan terbang telah berkurang sebanyak 75.8% bagi pergerakan domestik dan 92.3% bagi pergerakan antarabangsa bagi Mac 2021 berbanding Mac 2020. Manca Atta antara nama yang digeruni dalam kancah PDRM. Kepribadiannya yang cukup tertib dan berdisiplin tinggi melayakkannya berada di tempatnya kini. Selepas lebih 3 dekad dalam perkhidmatan, Manca dilantik sebagai Timbalan Pesuruhjaya Polis Sarawak baharu berkuat kuasa 11 Jun 2021. Beliau yang sebelum ini menyandang jawatan Komander Brigade Sarawak PGA membawa pangkat SAC menggantikan tempat Datuk Fizul Saleh yang kini menyumbang bakti sebagai Timbalan Ketua Polis Pulau Pinang. Kini membawa pangkat DCP, jawatan lamanya digantikan oleh SCP Saini Bongkek yang sebelum ini berkhidmat sebagai Ketua Penolong Pengarah PGA Bukit Aman. Mereka merupakan antara 61 pegawai kanan polis yang terlibat dalam kenaikan pangkat dan pertukaran tugas menerusi arahan yang dikeluarkan Ketua Polis Negara Datuk Ekrel Sani Abdullah Sani 31 Mei lalu. Setinggi-tinggi ucapan tahniah dari seluruh warga TVS buat DCP Manca Atta. Mahkamah Belanda pada Rabu mendengar bagaimana dua defendant berbincang mengenai perolehan mendapatkan peluru berpandu yang dikatakan pendakwa raya digunakan untuk menembak pesawat MH17. Pada minggu ini, hakim mula mendengar bukti dalam perbicaraan 4 tertuduh masing-masing 3 rakyat Rusia dan seorang Ukraine yang dituduh mempunyai kaitan dengan serangan udara pesawat di wilayah bergolak timur Ukraine yang telah mengorbankan 298 nyawa. Laporan itu tadi mengakhiri utama malam ini. Terus patuhi SOP dan jaga diri. Saya Kazari Afindi. Salam hormat. Selamat malam.